Okay, dah record. Senang. Kalau katalah awak tak boleh ikut kelas ni, selalunya biasa ikut lah. Pasal apa yang tak ikut kan? Kena ikut lah. Mana dia lagi satu je. Okay, G ni dia kata set rajin. Okay, R-A-J-I-N. Kalau H ialah set apa? Set bukan rajin malas, rajin jiran. J, J pun ada. J, I, R, A, N. Kalau awak susun macam ni, dia sama. Jiran dengan rajin ni huruf dia huruf yang sama, susunan yang berbeza. Tapi kalau awak nak bagi betul ikut soalan, awak ikutlah. J-I-R-A-N. J, I, R, A, N. Jadi awak tengok sama. Kalau N sama N, I sama I, J A dengan R. Jadi adakah ia set sama? Ya, set G sama dengan set H. Tulis macam tu je. Tak susah. Kena faham saja tajuk set ni. Apa dia kata set sama. Apa dia kata apa ni, apa unsur set. Ini unsur set. Di dalam ni ada R, ada A, ada J, ada I, ada N. Dia ada 5 unsur. Jadi kalau nak tulis kat sini, N dia ada, sekejap saya nak kecilkan sikit. N ni, N, G. N tu bilangan lah. Bilangan unsur dalam G ada 5. Sama lah juga N dalam H ada 5 unsur. Ini dikenali sebagai unsur. Okey, ada 5 unsur. Ini maksud ada 5 unsur. 5 unsur. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 unsur. Awak kena faham lah apa maksud perkataan tu. Sebab sekarang ni kalau awak ikut kelas, awak betul-betul ikut kelas, awak dengar saya cakap, betul awak buat latihan, awak tulis, lepas tu awak baca, memang akan ingat. Tak payah ulang kaji banyak-banyak. Terus ingat. Okay. Tapi kalau awak tak ikut, memang tak tahu apa lah. Okay, untuk B, ada M dengan ada N. Okay. M dia apa? M dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia dah bagi huruf, dia tak bagi pernyataan apa. Dia bagi huruf, dia bagi nombor terus. Okay, untuk N pula, dia kata nombor bulat yang kurang daripada 6. Okay, awak kena tulis lah. Untuk M dia dah bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk N, dia bagi pernyataan. Tapi kita tulis dalam bentuk nombor. Nombor bulat yang kurang daripada 6. Nombor bulat tu nombor macam mana? Nombor bulat 1, 2, 3, 4, 5. Adakah dia nombor bulat? Betul tak ni? Ada dalam kelas ni tak bercakap. Betul tak? Kalau betul cakaplah betul, yang pun macam mana? Kan lah? Betul tak? Tak pun tak jawab. Betul. Betul? Betul. Ada. Oh, ada jawapan lain. Yang negatif 1 tu nombor bulat juga.
Ha. Negatif 2 nombor bulat juga. Negatif 3 nombor bulat juga. Kenapa awak tak letak? Dia ada lagi kat sini. Okay. Dia ada jawapan lagi kat sini. Dia bukan takat ni je. Dia ada kosong, satu, negatif satu. Dia kata kurang daripada 6. Jadi kurang daripada 6, dia ada negatif satu, kosong. Okay. Lepas tu, yang bawah dia negatif 2. Ni nombor bulat juga. Nombor yang nombor bukan nombor bulat adalah nombor pecahan, nombor perpuluhan. Apa kena baca soalan betul-betul. Dia kata kat situ, nombor bulat nombor bulat yang kurang daripada 6. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum 1 tu dia ada nombor lain lagi kan? Jadi maksud dia M tidak bukan set sama lah. Set tak sama dengan N. Sebab dia tanya, tentukan sama ada set berikut ialah set sama ataupun bukan. Ini bukanlah. Bukan. Ini je. Okay. Okay, untuk ada apa nak tanya nombor ni? B? Apa pula ni? Ha? Tak ada, ha? Aduh, mesej apa pula? Macam saya delete pun. Okay. Okay, untuk soalan nombor C, tengok C. P sama dengan X ialah gandaan 2 dan 25 dan dia adalah gandaan 2 dan 20, antara 25 hingga 45. Okey, kita buat P dulu. Ini untuk C ya. P huruf apa? Apa benda yang duduk dalam set tu? X adalah gandaan 2. Kalau gandaan 2, 2, 4, 6, antara 25 hingga 45. Jadi kita kena kira antara 25. Start daripada 25. 25 bukan gandaan 2 kan? Okey, jadi dia start dengan 26. 27. 27. 28. Saya lompat. 28. Lagi gandaan dia apa? 30. 32. 36. Okey. Berapa lagi banyak boleh bubuh? 38. Hoi, 34 tak ada. 34. 34 dulu. Baru 36. Lepas tu 38. Lepas tu 40. And then 42. 40. Sekejap dia tak tulis lagi. 44. Okey, itu set dia untuk P. Antara dia banyak lagi nombor gandaan 2. Tapi dia kata mesti antara 25 hingga 45. Jadi antara tu ialah 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 dengan 44. Okey. Okay, next dia kata Q pula. Q, X ialah nombor yang mengandungi 2 digit. 2 digit yang ni lah. Semua ni 2 digit. 26, 28, 35. Lepas tu antara 25 hingga 45. Mempunyai digit 2. Bukan mempunyai 2 digit. Mempunyai digit 2. Digit 2 ni ada 2 lah kat depan. Okay, kita tengok. Q. Q tu start daripada
25. Jadi kena adalah 25 sebab dia ada digit 2 kan. 26, 27, 28, 29. 30 tak boleh lah sebab 30 tak ada digit 2. Tak ada nombor 2 kat situ. Jadi 31, 32. 33 tak boleh, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Tak kat tu je. Tak boleh pergi dah. Highline semua tak ada nombor tak ada 2. Ni ada 2. Ni ada 2. Semua ni ada digit 2. Maksud dia digit 2 ni lah. Dia ada nombor 2 tu. Nampak dah ada digit 2. Jadi, adakah P dengan Q ni sama? Ni tak ada 30. Tak ada 32. Tak ada 32. 32 ada. 32 ada. Silap. Tak ada 34. Tak ada 36. 38 tak ada. 40 tak ada. 44 tak ada. Jadi, P tidak sama dengan Q. Okey? P tidak sama dengan Q. Jadi, dia bukanlah, dia kata bukan set sama. Bukan set yang sama. Okey? Okey, dan soalan yang Hadi tu, okey, dia kata kat sini, A ialah set bahasa kebangsaan Malaysia. Okey? B, bahasa Melayu. Okey, A, set A. Apa bahasa kebangsaan Malaysia? Bahasa kebangsaan, bukan bahasa di Malaysia. Kalau bahasa yang ada di Malaysia banyaklah. Bahasa Inggeris pun ada, bahasa Mandarin pun ada, bahasa Tamil, banyak bahasa kan kita. Tapi dia tanya bahasa kebangsaan. Bila kata bahasa kebangsaan, kita ada satu sahaja bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Okey? Sepatutnya orang yang ada di Malaysia ni kena boleh bercakap bahasa Melayu. Tapi sedihnya ramai yang agung-agungkan bahasa kita yang kat luar negara tu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin. Tak reti cakap Melayu. Itulah Malaysia. Kita buat macam ni lah. Kita bahasa Melayu pun penting, bahasa Inggeris pun penting. Tapi kita utamakan bahasa Melayu lah. Ajak nanti hampa ni nak abang betul-betul ni. Nanti kalau hampa nanti besar, ada anak, jangan duk orang kata duk agung-agung bahasa Inggeris. Bila kita tengok artis-artis kan, duk ajak anak ni berbahasa Inggeris. Okey, betul, alright. Memang boleh belajar bahasa Inggeris. Tetapi jangan jadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka. Macam mak saya ajar. Mak saya ajar bahasa Melayu. Duduk kat rumah cakap bahasa Melayu lah. Tapi kita belajar bahasa Inggeris. Bila kita belajar kat sekolah dengan kawan-kawan yang lain, kita mix lah. Cakaplah bahasa Inggeris. Supaya tak hilang dari mulut kita tu. Macam saya dulu kat sekolah saya dulu cakap dengan kawan-kawan Cina, saya cakap bahasa Inggeris. Kita praktis lah. Okay. Orang kata jangan hilang bahasa Melayu di dunia ni. Sayang. Okay, jadi A sama dengan B. Nampak pun sama. Okay. A mesti sama dengan B. Boleh? Ada apa nak tanya? Tak ada. Saya nak ajak benda yang baru pun berapa ketui je ada dalam ni. Ada 8 orang saja. Sekejap, siapa tanya tadi? Ini betul. Ini mana? Ini tak ada cakap ke dalam ni ke? Suara tak boleh didengari. Lama tak dengar suara ni. Okay,
balik kepada soalan tadi. Okey, kita tengok mahir diri 11.1. Saya nak ajak baru ni sebenarnya gambar Raja Van, set semesta, pelengkap apa semua, tapi dah tak ada orang. Ajak Apilah nanti saya hantar recording ni kat mereka baru tahu. Ngangor lah tengok recording. Okey, mahir diri ni. Okey, mahir diri ni saya tak nak buat lah sebab benda senang je, simple kan. Kalau awak nak buat, awak nak praktis, boleh. Senang je, tak payah nak hantar kat saya, awak boleh cek sendiri. Nah, benda simple je. Set ni memang senang. Tapi kalau tak ikut kelas, memang tak tahu apa. Benda baru. Ingat benda baru, dia kena belajar. Kalau tak belajar, apa pun tak tahu. Okey, tengok saya ajak set apa tajuk baru lah. Dalam masa 30 minit lagi dah lah kan. Okey, ada benda yang baru, perkataan yang baru, benda yang baru awak tak pernah tahu. Satu, gambar Raja van. Apa benda lah gambar Raja? Gambar Raja tahu, van tu apa dia tahu? Van yang hak bawa pergi jalan tu adalah van ni. Ini VENN. Dia lain. Okey, yang kedua ialah set semesta. Benda baru. Nanti saya explain pada set semesta. Tiga, pelengkap. Okey, pelengkap bagi suatu set dan subset. Subset ni benda baru juga, tak pernah nak dengar apa dia subset. Pelengkap ni awak tahu lah pelengkap tu apa dia, tapi pelengkap dalam set ni apa dia? Kita nak tengok. Okey. Ada 4 benda baru yang awak akan belajar. Okey, daripada pernyataan ni, okey, satu set yang terdiri daripada semua unsur. Bila kita bincang kan, contoh dia macam ni. Macam kita bincang, tadi mana dia? Ini, huruf rajin tu. Dalam satu set sepenuhnya tu, kita panggil ada P dengan apa tadi? G dengan H kan? Ada G dengan H tu, semua tu kita panggil set semesta. Okay. Apa pun kita bincang pasal set A, set B. Okay, kita bandingkan set A dengan set B. Itu set A dengan set B duduk dalam satu set semesta. Semesta ni macam dunia lah. Macam kita duduk di Malaysia. Lepas tu ada orang duduk kat USA kan, Amerika. Ada orang duduk dekat Thailand. Ada orang duduk kat Australia. Tempat dia berbeza. Tapi semua berada di bumi. Set semesta macam tu lah. Lepas tu bumi tu ada banyak-banyak planet kan. Ada planet bumi, planet Marikh, planet Zuhal, planet apa lagi yang saya pun tak tahu. Mustari, Marikh, kan sama. Okay. Planet-planet ni berada pada satu kita kata solar system kan. Bila solar system ni, ini adalah set semesta. Semua planet-planet ni berada di sekeliling matahari. Jadi itu kita panggil solar system. Itu satu set semesta. Boleh faham set semesta? Dikenali sebagai set semesta. Okey. Okey, contoh dia bagi kat sini. Misalnya, set di bawah menunjukkan murid-murid yang menyertai satu pasukan kuis matematik. Ada Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pensan dengan Yana. Dalam perkara ini, 8 orang murid itu adalah semua murid dalam perbincangan. Semua ni duduk dalam yang kita duduk bincang-bincang tu lah. Maka set itu boleh dikira sebagai set semesta. Okey, dan simbol set semesta ialah ini. I berengkoi ni. Kalau awak nak tulis, awak buat macam tu. I berengkoi itu kita panggil set semesta. Okey.
Okey, maka awak kena tulis kat depan ni. Maka set semesta E, kalau dia tulis E blank ni, tak perlu tulis set semesta apa, awak tahu dah. Ini melibatkan semua budak. Okey. Okey, antara murid itu, Amir, Hazura, ialah pasukan, adalah persatuan matematik. Jika A mewakili ahli persatuan matematik dalam pasukan kuis, maka A ada 5 orang ya. Tapi dalam set semesta ada 8 orang kan? Okey, set yang ada persatuan matematik ada 5. Jadi lagi 3 orang tu ialah Dali, Pesan dengan Yana. Ini yang dikenali sebagai pelengkap. Kalau 5 orang ni saja tidak lengkap. Okey, sebab set semesta ada 8 orang. Okey, 8 orang murid. Set semesta dia ada 8 orang murid. Jadi, dia kata dalam 8 orang murid tu, hanya 5 orang adalah persatuan matematik. Okey, yang lain lagi 3 orang tu persatuan lain lah, kita tak tahu. Jadi, kita tulis A, ialah Amir, Hazura, Laila dan Sandra dan Ramri. Jadi, bukan A. Ini maksud dia bukan A. Bukan yang tak berada di A. Ini maksud dia set pelengkap ni adalah bukan A. Ini bukan yang ada dalam A. Okey, ada 3 orang iaitu Dali, Pesan dengan Yana. Okey, itu maksud dia set pelengkap. Jadi kita dah belajar set semesta pelengkap bagi satu set. Okey, 2 dah kita belajar. Okey, set semesta iaitu E ni, simbol E ni kita panggil set semesta. Pelengkap ialah A prime, kita bubuh tanda tu, nampak tak? Kita bubuh tanda calik kat atas tu. Apostrophe, kalau bahasa Inggeris kita panggil apostrophe yang kat atas tu. Ini bermakna ia adalah set pelengkap. Jadi 5 orang ni tak lengkap. Nak bagi lengkap, dia kena ada 3 orang lagi. Jadi A pelengkap lah. Ialah dari C, Pesan dengan Yana. Okay, maksud dia yang hak bukan duduk dalam A lah. Okay, contoh 5. Ada nak tanya sebelum saya masuk contoh 5? Ada ha? Okay, tengok contoh 5. Okay, kenal pasti sama ada setiap yang berikut ialah set semesta bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Okay, set semesta. Yang mana set semesta? Ada, sama ada setiap set yang berikut ialah set semesta atau bukan. Okay, 2 ada tak dalam ni? Ada. 3 ada tak? Ada. 5 ada tak? Ada. 7 ada tak? Ada. Okay, jadi ialah. Okay, ini adalah set semesta. Jadi awak kena tulis kat depan ni adalah E tu. E berengkok itu. E, semua ni adalah set semesta. Jadi 2, 3, 5, 7 berada di dalam ini. Okay. Katalah ini A. Contoh saya bagi ini kadar A. A sama dengan 2, 3, 5 dan 7. Okay. Jadi bukan A. Apa dia? Bukan A. Ataupun set pelengkap A. Ialah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Okay. Ini A. Okay. Jadi yang bukan A ialah yang ni. 1, 4, 6, 8, 9 dan 7. Okay. Okay. Nombor ganjil yang kurang daripada 10. Okay. Kita tengok dulu set A. Yang ni berapa? Nombor ganjil. Okay. Dia kata dah nombor ganjil. Jadi 2 tu bukan nombor ganjil kan? Okay. Jadi
Set ni bukan set semesta. Sebab dua tidak termasuk di dalam itu. Kalau apa nombor ganjil yang kurang daripada tu ialah katalah apa set semesta dia kat sini berapa kita kena senaraikan. Kurang daripada 10, 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Ada tak dalam ni? 3 ada. 5 ada. 7 ada. 3 ada. 5 ada. 7 ada. 2 je tak ada dalam ni. Jadi, 2 ni dari planet asing. Dia bukan duduk dalam set semesta ni. Set ni tidak berada di dalam set untuk B ni. Okey. Jadi, itu adalah bukan set semesta. Okey. Untuk contoh 6, okey, set semesta dia bagi dulu. Apa dia set semesta? Set semesta ialah integer dan antara 1 hingga 10. Okey, integer adalah nombor lah, nombor bulat semua. Jadi kita buat set semesta apa dia? Sebab dia tulis dalam perkataan jadi kita tak nampak. Kita buat. Okey, integer 1 sampai 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Termasuk 10 sebab dia kata ada tanda sama dengan ni. Lebih kecil atau sama dengan 1, 1 kena ada. Lebih kecil atau sama dengan 10, 10 kena ada kat situ. Okey? Jadi ini adalah set semesta. Okey, tentukan pelengkap bagi set yang berikut. Okey, kita tengok A. A, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okey, kita tengok A. Kuasa 2 sempurna. Kena ingat. Saya dah bagi tahu kemarin. Apa dia kuasa 2 sempurna? 4. Nombor 2 kuasa 2, 4. 1 pun nombor kuasa 2, 4. Okey, 3 kuasa 2, 9. Ada 3 benda dalam ni. Okey. Okey, tentukan pelengkap bagi setiap yang berikut. Jadi kita dah tahu nombor untuk P. Kita bagi yang pelengkap yang bukan duduk dalam P. Apa dia? 2, 3, 5, 7, 8, 6. 6 tak ada. Cikgu. Terlupa 6. Okey, 6. 7, 8 dan 10. Okey, itu adalah set pelengkap. Okey, nampak tak tu? Sama, 2, 3. Okey, tak dapat. Betul lah. Okey. Okey, itu set pelengkap dia. Okey, untuk B. Q. Q berada di dalam set semesta. Tapi Q nilai dia apa? Faktor bagi 10. Berapa yang boleh dibahagikan 10? 1, 2, 5, 10. Okey, dalam tu ada 1, 2, 3, 5, 10. Okey. Set pelengkap bagi Q ialah yang bukan dalam Q. Set pelengkapnya ialah 3, 4, 6, 7, 8 dan 9 yang tidak ada dalam set Q. Itulah maksud dia set pelengkap ni. Okey? Senang kan? Okey, itu adalah latihan yang perlu awak buat. Okey, ini latihan ni tentang set semesta. Okey, dengan set pelengkap. Semua ikut contoh. Nombor 1, contoh 5. Nombor 2, contoh 6.
Okey. Ada apa nak tanya? Pukul 9 baru, pukul 9.10. Senyap ni tidur ah. Nurul Nabila daripada pagi tadi awal. Dia awal sekali masuk. Okey tak? Nurul Nabila. Ya, Tak tidur tak. Ni kalau duduk depan saya, siapa tidur secubit dah ni. Saya ambil kotak nyak depan tu. Kan? Siapa lagi? Fazli Yudin tidur ke? Mana dia Fazli Yudin? Fazli Yudin dah tak? Ke ada pergi mana dah? Tinggal handphone saja ke? Calling for Fazli Yudin. Ada tak? Tak ada. Di mana? Fazli Yudin. Hang tak mau cakap ke? Hang tak ada kat sini? Tak ada lah tu. Yang Mr. Guys ni siapa dia? Nama apa? Saya Igu. Saya siapa? Siapa dia? Siapa dia? Amirul. Izzuan. Siapa? Izzuan. Oh, Izwan. Okay. Good. Anik ada. Anik boleh cakap lah, Anik. Anik pun sama orang Fazli Yudin tak mau cakap. Anik. Kan Anik tidur ke? Oh, ya, cikgu. Ya. Lama tu tak ikut kelas. Awal-awal ni tak mau ikut kelas. Nurul Nabila. Nur Nabila. Sorry, ada dua orang Nurul Nabila ni. Nur Nabila Husna. Ya, cikgu. Ya, ada. Tak tidak lah. Kau duduk atas katil. Tak. Tak. Okey. Fikri? Fikri okey Fikri okey. Buat latihan semua. Alhamdulillah. Fikri? Adakah? Ada. Tak ada apa nak tanya tentang set semester dengan set pelengkap tu. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Okey lah, saya nak sambung hak ni sebab ada masa lagi. Banyak masa lagi sampai 9:30 yang kelas. Okey, yang set apa? Gambar Raja Van. Okey, yang kita nak belajar ni tu apa? Gambar Raja Van, set semester, set pelengkap. Subset ni tunggu subset sebab banyak. Subset ni banyak benda nak belajar. Jadi kita akan tengok apa dia gambar Raja Van dulu. Okey, gambar Raja Van adalah lukisan sebenarnya. Okey, gambar Raja Van dia mesti duduk di dalam kotak. Okey, ini adalah gambar Raja Van. Apa yang kita lukis dalam ni adalah gambar Raja Van. Semua ni gambar Raja Van. Okey, dalam gambar Raja Van tu semua yang di dalam gambar Raja Van ni semua ni adalah set semesta. Yang tadi kita tengok ada yang masuk pertandingan kuis tu kan. Ada 8 unsur iaitu 8 orang. Amir Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan dengan Yana. Semua ni duduk dalam kotak ni. Tak boleh ada kat luar kotak. Langsung tidak boleh ada. Kalau awak lukis, tulisan semua mesti ada di dalam. Okey. Tulisan tak boleh awak tiba-tiba awak tulis kat sini kan. Contoh, saya bagi contoh kat sini. Pesan. Ini tak boleh. Ini tidak diterima. Kalau periksa, tak dapat markah ni. Okey, tulis mesti di dalam kotak. Okey, mesti di dalam kotak. Kalau awak buat di luar kotak, separuh luar, separuh dalam, tak dapat markah. Ini salah. Dia mesti duduk di dalam. Dan setiap unsur mesti ada titik kat depan tu. Okey. Mana dia tulis? Unsur pelengkap berada di tak ini. Unsur semua di dalam. Set semesta diwakili dengan segi 4 tepat. Segi 4 tepat ke, segi 4 sama ke, tak apalah. Tapi dia mesti berada di dalam kotak. Okey, kotak mana pun, besar mana pun tak kira. Lepas tu
Awak buat E kat atas tu. E yang berdengkoi ni. E yang berdengkoi ni. Ini menunjukkan set semesta. Mana dia pen? E ni. Kena tulis. Kalau tak, tak. Tak. Dia hanya kotak biasa. Kena ada E, baru dia menunjukkan set semesta. Ini nama dia gambar Raja Van. Sekejap lagi kau tak ingat kot. Gambar Raja Van. Okey. Okey, kemudian set A. Ada A kan? Set A tu iaitu persatuan matematik. Okey, awak tulislah. Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Kena ada titik. Titik tu mewakili unsur. Okey, satu titik satu unsur. Kalau awak tak boleh tulis. Amir, Hazura. Awak tak boleh tak macam tu. Tu dah bawah koma. Laila. Tak boleh. Dia salah. Dia kena ada titik. Kalau awak nak tulis ni, awak kena tulis Amir satu titik. Yang ni padam. Hazura satu titik. Koma ni padam. Laila satu titik. Ada 3 titik tu. Awak nak tulis secara menegak ataupun melintang ikut suka awak. Awak nak tulis tang mana pun tak apa. Sini ke, tapi setiap satu mesti ada satu titik. Tu cara kita nak tulis, buat lukis gambar Raja Van. Okey? Okey. Lepas tu, set yang satu lagi ialah set pelengkap. Okey, yang A prime tu adalah set pelengkap. Maksud dia tidak berada di dalam A. Dia duduk di luar. Kita tak tahu set apa. Jadi duduk di luar. Set A ni kita buatlah dalam bulat ke, dalam segitiga ke, awak nak lukis segitiga ke boleh, awak nak lukis petak pun boleh, awak nak lukis apa pun boleh. Tapi mesti duduk di dalam kotak gambar Raja Van. Okey. Lepas tu, set tu dia tak semestinya tu dia dalam bulatan. Okey, dia boleh buat kotak ataupun segitiga, ataupun bentuk-bentuk lain lah. Okey, tak semestinya bulatan. Okey, selalunya dia bulatan lah, tapi tak semestinya bulatan. Okey, dekat sini kan, satu set boleh diwakili dengan bulatan, bujur, segi empat tepat, segitiga. Tapi set semesta mesti segi empat tepat yang besar. Segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey. Okey. Yang bukan duduk dalam A, iaitu set A prime. Ini A prime ataupun pelengkap. A pelengkap. Dia duduk di luar. Bubuhlah Dali kat sini ke, Pesan kat sini ke, Yana kat sini. Orang nak tulis kat sini pun tak apa, kat sini tak apa. Okey. Lagi satu simbol ni. A. Awak kena tulis. Kalau dia set A, awak tulis A. Kalau set B, awak tulis B. Kalau set C, awak tulis C. Okey? Mudah je. Okey? Mudah je macam mana kita nak buat gambar Raja Van. Itu je gambar Raja Van. Ni Tok Wan ni adalah toke gambar Raja Van. Okey? Nama dia John Van. Okey? Dia berbahasa Inggeris dan menggunakan rajah geometri untuk menggambarkan hubungan set. Okay, inilah gambar Raja Van. Dah lama dah mati. Dia hidup betul lah. 1923 dia mati. Dia hidup 1834. 89 tahun. Umur Tok Wan ni sebelum dia mati 89 tahun. Orang yang cerdik kan. Einstein pun semua dia umur panjang. Kalau awak nak cerdik pandai matematik, awak awak nak umur panjang, awak kena cerdik matematik. InsyaAllah. Kalau ada umur panjang, kalau tak ada ajak awal, tunggulah 90 tahun pun boleh hidup.
Kalau Allah nak bagi awak nyawa panjang. Okey. Contoh 7. Contoh 7 ni, saya bagi tahu je lah kot lah. Lepas tu latihan tak payah buat. Saya nanti nak suruh buat latihan nanti hari yang kita buat minggu depan. Okey, diberi antara 10 hingga 20. Jadi awak buatlah set semester tu berapa, awak kena selesai. Awak kena tulis tu berapa. Apa dia. Jadi dia termasuk dah 10. Tak kan? Dia tak ada sama dengan. Jadi kena start dengan 11. Ini sebab tak ada bentuk sama dengan macam tu. Kalau ada sama dengan, lebih kecil tu sama dengan tu, awak kena letak 10. Ini tidak ada. Okey. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Saya syok tulis lah. Okay, jawapan dia ada kat sini. Okay, ini adalah set semesta dia. Jadi awak lukis. Awak lukis. Awak tu bubuh semua. Tabak semua atas dalam ni. Tapi sebelum awak tabak, awak kena tengok dulu. Apa yang diminta? Dia bagi M. Dalam set semesta tu ada M. 11 dengan 17. Jadi awak bubuhlah dekat-dekat. 11 dengan 17 duduk dekat-dekat. Hari kau awak nak bulat macam mana? Kalau awak tak 11 belah sini, 17 belah sini, contoh saya tulis ya. Bila awak tak 17 kat sini, lepas tu kat sini ada 11, macam mana awak nak bulatkan dia? Duduk jauh-jauh kan? Jadi sebelum awak buat tu, awak kena baca dulu soalan. Dia nak kita lukis 11 dengan 17 sebagai satu set lain. M. M ni 11 dengan 17. Okey. Lepas tu N ialah nombor ganjil. Nombor ganjil, lukis sebuah gambar raja band. Okey, M. Dia nak set E dengan M saja. Okey, awak lukislah M tu kat tengah ni. Awak simbolkan M. Okey, kemudian lukis sebuah gambar raja yang mewakili N prime. N prime ni ialah bukan nombor ganjil sebab N ialah nombor ganjil. Jadi kita tak setempat nombor ganjil, kita buat bulat, kita tulis N. Okey, jadi dia nak bukan N. Bukan N tu ialah N pelengkap dia lah. Ini N pelengkap. Jadi kita tak payah nak lorek. Kita tak payah nak bulatkan dia. Kita hanya lorek. Kalau lorek ni di bawah warna pink. Kalau awak nak bubuhan, awak lorek macam tu je lah. Ini menunjukkan yang kawasan berlorek itu ialah N prime. Boleh? Ada nak tanya? Ada lah. Okey, itu je kelas kita hari ni. Ada siapa nak tanya? Tak nak tanya? Banyak kita belajar hari ni. Apa dia yang kita bincang latihan. Ingatlah latihan mana yang nak kena buat. Mana dia latihan yang kena buat tadi? Mana dia tak? Set semester. Bukan yang ni. Ni latihan tadi. Ni. 11.2A. Ingat 11.2A buat lah. Aiman tolong bagi tahu AB kena buat 11.2A. Lepas tu nanti recording ni saya share dengan dalam grup sama dengan recording hak kemarin. Siapa yang tak ikut kemarin boleh tengok balik. Lepas tu buat latihan yang diminta. Okay, latihan ni lah yang kita bincang tadi tu. Dah rugi dah. Dah kita bincang dah. Mana dia latihan tadi. Yang ni kan latihan kemarin saya suruh buat kan. Nik buat. Tapi tak hantar kat saya. Macam mana saya nak ni? Macam mana saya nak write? Ada yang beberapa orang tu hantar tak clear.
Bila yang tak clear tu kita dah bincang hari ni kan. Awak tahu dah jawapan yang betul. Jadi awak tanda je lah. Ada beberapa orang tak clear. Saya pun tak ada nama sebab saya tak save nama apa. Okey. Ada nak tanya betul tak nak tanya apa? Senyap semua ni. Aduh. Kelas ada 25, 28 orang. 7 orang, 6, 7, 8 orang je ikut. 20 orang lagi mana? Ditidurkan ke? Semua tidur ke? Kat pukul 10 tak makin tidur. Ya Allah. Okey ya. Kalau ada apa-apa, PM saya nah. Okey. Kelas kita habis. Ha? Saya stop record.